Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah mendengar banyak rintihan yang telah disampaikan oleh tuan-tuan perempuan mewakili masyarakat di Kampung Sungai Baru ini. Ada yang pemilik rumah teres dan ada juga rumah yang memilih flat. Sebenarnya kami mula ambil tahu mengenai isu besar ni apabila kita bercakap dengan Tun Mahathir bangkitkan isu tanah Melayu. Saya ingat lagi tarikh dia, saya tak apa ingat, tapi saya ingat lagi hari yang dibangkitkan itu hari Khamis sebab kami selalu ada mesyuarat Majlis Eksekutif Pusat Parti Perjuangan Tanah Air ni setiap hari Khamis. Jadi Tun yang mengusikan. Kebetulan pula ni bulan puasa, saya balik ke rumah hari Khamis itu. Masa nak buka puasa tu ada satu laporan dalam Astro Awani panjang lebar mengenai Kampung Sungai Baru. Dan saya duduk terfikir, inilah betul-betul apa yang Tun cakap sebentar tadi. Baru 2 jam sebelum itu kami balik tengok TV, cerita yang betul-betul memberi contoh apa yang sedang berlaku ketika ini. Jadi sebagai latar belakang tuan-puan, kami ni saya nak perkenalkan Parti Perjuangan Tanah Air ni Parti Melayu. Bukan seronok-seronok saja-saja nak buat Parti Melayu seolah-olah kami saja nak memecah belahkan orang Melayu. Tidak, jauh sekali lah daripada niat kami begitu. Tetapi yang membimbangkan sangat ialah masalah ekonomi, yang mana orang Melayu kita antara yang terlemah lah. Tambah-tambah pula lagi bila berlakunya pandemik COVID-19 ni dalam masa 2,5 tahun ni, kita syak lah banyak dah tanah-tanah kepujaan orang Melayu tergadai ataupun terlepas lah daripada genggaman kita. Orang dalam keadaan terdesak, dia dah cari makan pun dah payah, pendapatan pun kurang, harga barang pun tengah naik. Ini nak letak makanan atas meja nak bagi anak makan, maka banyak dah tanah-tanah yang terjual. Ini yang dibangkitkan oleh Tun Mahathir dalam mesyuarat. Rasa bimbangnya bahawa tanah Rizal Melayu, tanah kepunyaan orang Melayu ni semakin hari semakin kurang. Tambah-tambah lagi dalam tempoh 2,5 tahun ni. Jadi bila isu Sungai Baru ni dibangkitkan, kita sangat-sangat terkesan kerana inilah contoh yang depan mata kita, di mana sedikit demi sedikit tanah kepunyaan orang Melayu dalam bandar khususnya terlepas untuk pembangunan. Pembangunan yang akhirnya tidak akan banyak memberi manfaat kepada orang Melayu itu sendiri. Kita rasakan bahawa sangat-sangat penting, sangat usah waktu inilah sebenarnya untuk menyekat daripada orang Melayu kehilangan tanah dalam bandar. Jadi yang paling besar tentulah Kampung Baru dan sebahagian daripadanya Kampung Sungai Baru. Gerannya berbeza sikit, 57 tahun lagi, tapi itu pun hak tuan-tuan dan perempuan. Dan lebih menyayat hati ialah bila pemaju datang untuk berunding, biasanya akan ada wakil daripada kerajaan lah untuk menjadi orang tengah lah. Orang kata nak jadi timbang antara, jadi orang tengah lah. Orang kata orang tengah pun mestilah memihak kepada pemilik tanah sebenarnya, pemilik hak tanah tu. Malangnya nampak daripada rungutan tuan-tuan dan perempuan, benda tu tak terjadi begitulah. Nampaknya macam terlampau sangat memihak kepada pemaju. Dan yang paling tak adil sekali ialah seperti mana yang Puan Lee sebut tadi. Nilai dalam semua transaksi ni, benda yang paling bernilai ialah tanah dan tanah yang ada.
pemaju bawa duit untuk majukan satu-satu kawasan tu, sebenarnya dia boleh bawa duit tu ke mana-mana dia nak, ya. Tetapi yang dia nampak tu ialah tanah tu. Inilah satu-satunya kawasan yang masih lagi luas dalam bandar, yang mana sekitarnya ialah pencakar langit termasuk KLCC, ya. Jadi nilai dia tuan-tuan perempuan boleh bayangkanlah berapa, ya. Jadi dia nakkan tanah itu, tapi dia nak ambil tanah tu, walaupun dia beri pampasan ni kecil saja, tapi dia cagar balik kepada bank. So masa cagar tu, nilai apa pula yang bank terima sebagai asas kepada cagaran tu, ya. Katalah 250,000 dia kata nak bagi pampasan. Adakah bila dicagar pada bank tu 250,000? Sudah pasti tidak. Sebab bank biasa tuan-tuan perempuan tahu agaknya, bila kita nak pinjam bank, kita nak cagar tanah, dia potong tau. Dia kata okeylah, kita ambil paling banyak pun 80% sajalah, ya. Jadi katalah 100,000, bank akan pinjam pada kita 80,000 saja, ya. 20,000 tu dia kira dia punya ni lah, kan? Kalau lah berlaku peminjam tak boleh bayar, bank tu boleh rampas hartanah itu. Jadi kurang-kurang dia adalah margin 20,000 tu, kan? Itu maksud dia. Jadi kalau 250,000, maksudnya dia bank tu boleh bagi tak sampailah 250,000, kan? Bayar 80% sajalah, kan? Tapi saya tak ingat pemaju akan cagarkan pada nilai yang dia bayar kepada tuan-tuan dan perempuan. Tentunya jauh lebih tinggi. Sebab apa? Dekat sini dah ada dah pun presidennya, harga yang dah ditetapkan oleh pasaran. Paling dekat dengan tuan-tuan perempuan ialah LRT dan MRT, kan? MRT lah, kan? Legasi. Ya. Daripada situ dah berapa nilai dia? 1,300 lebih kalau tak silap. 1,300. Jadi tak boleh pakai dah yang nilai lama dulu. Dah ada harga pasaran. Ya, dalam mana-mana transaksi tanah ni, biasa yang kita akan tengok ialah yang terakhir sekali ni berapa harga dia, ya. Jadi ambil daripada situlah. Dia tak boleh pakai yang lama. Jadi saya pun terima penjelasan daripada Puan Lily sebelum ini bahawa transaksi dalam kawasan ni memang kurang. Sebab apa? Sebab memang nak duduk sini, bukan nak jual. Memang daripada mak bapak dulu dah beli, kan? Jadi anak cucu cicit dia memang nak duduk sini. Sebab itu tak ada jual beli, tak banyaklah jual beli tu, kan? Jadi tak bolehlah pakai harga yang tak bila punya cerita ni, kan? Yang masa murah-murah dulu tu dah tak tengoklah keliling ni bangunan yang jenis apa yang ada kat sini. Jadi tuan-tuan dan puan, setelah mendengar aduan daripada wakil-wakil Kampung Sungai Baru ni, dan juga wakil-wakil daripada MAS, daripada Malaysian Agricultural Settlement, yang datang berjumpa dengan Tun berapa bulan itu? 9 bulan Mei, ya. Jadi Tun minta beritahu saya, dia tak tahulah berkesan ataupun tidak, sebab dia cakap masa mesyuarat tu, kalau ingat, ya, dia kata saya ni siapa, hanya bekas Perdana Menteri, dia kata. Jadi dah lah tu, pembangkang lah tu. Dia cakap. Jadi dia tak pastilah orang nak dengar cakap dia. Tapi rakan-rakan yang mewakili Sungai Baru desak juga Tun, buatlah sesuatu Tun, sebab cakap Tun ni orang boleh pakai, orang masih boleh pakai. Jadi Tun minta saya sediakan surat, ya. Jadi dan akhirnya Tun telah mengutuskan satu surat kepada Yang Mahkamah Perdana Menteri, minta supaya dia sebut dalam surat itu bahawa apa yang didengar daripada wakil-wakil Kampung Sungai Baru ni nampaknya sangat-sangat rasional, ya. Benda yang logik, ya, benda yang rumutan itu, aduan itu tak sepatutnya berlaku dalam keadaan sekarang ini. Tambah-tambah lagi kita ni pun sensitif sangat soal orang Melayu dipaksa jual tanah. Memang itu satu benda yang kami memang pantanglah dengar, ya. Jadi Tun sebut perkara itu dan minta supaya Perdana Menteri beri perhatian pada hal ini.
ya, dan lakukanlah yang terbaik. Bagilah ruang, ya, untuk wakil-wakil kampung ini menyampaikan, luahkan isi hati dia, ya. Kalau boleh direct kepada Perdana Menteri supaya dia sendiri faham, ya. Dan janganlah benarkan hak tuan-tuan dan puan ni seolah-olah diperkotak-katikkan, diletak ke tepi, diharam jadahkan lah orang kata, sampai macam itu, kan. Sebab saya dengar pun ayat-ayat yang saya dengar ni pun tadi pun lebih kurang macam itu, kan. Jadi saya cuba nak mengulangi apa yang disebutkan tadi, kan. Jadi tak bolehlah macam itu, ya. Kenapa tidak, ya, dibawa runding elok-elok, kan. Berilah pampasan yang setimpal, dan berilah juga jaminan kita semua ada tempat duduk kita yang selesa. Wahal yang nak dibangunkan di sini tentunya rumah-rumah pangsapuri ke apa ke yang bernilai juta-juta, kan. Jadi kita fahamlah, mungkin kita tak katanya tak layak duduk sini, katanya bukan tak mampu, dia kata tak layak. Tak mampu tu soal duit lah, kita mampu tak mampu, kan. Tapi tak layak ni macam satu penghinaan lah, betul-betul, kan. Dia kata, saya dengar puan sebut tadi, dia orang ni fikir orang Kampung Baru, orang Sungai Baru ni orang macam mana agaknya, kan. Dia macam tak ada pelajaran ke, kan. Kita ni macam miskin ke dana ke apa, kan. Yang saya jumpa setakat ni orang terpelajar, orang ngaji tinggi-tinggi, UIA pun ada, kan. Orang yang profesional, tapi duduk sini sebab dah memang dah tempat dia, dah nak pergi mana lagi, kan. Dah elok dah kat sini, dah kenapa nak kena pindah tempat lain. Jadi janganlah fikir orang kat sini ni semua miskin-miskin, ya, asal dia mungkin, ya, asal zaman arwah Datuk Harun dulu orang setinggan, ya, memang betul lah dibuka tapak tanah ini supaya tak lagi setinggan, kan. Diberi flat, diberi rumah, teres, kan. Itu tujuannya. Takkanlah sekarang ni dah 2022 nak patah balik jadi setinggan. Kan dah berapa puluh tahun dah sejak zaman almarhum Datuk Harun dulu. Sebab saya kata, kan, dalam pandang kita tak ada masa. Takkanlah lekeh sangat, kan. Jadi saya ingin mencadangkan, takkanlah tak boleh fikir, ya, untuk bangun, ya. Saya dengar semua tuan-tuan puan-puan, saya dengar taklah juga menolak pembangunan, betul, ya. Kita nak pembangunan. Bila kita dengar cakap Tun itu, Tun kata kalau boleh kawasan kampung Melayu dalam bandar ni janganlah ada lagi rumah-rumah kayu zinc atap zinc berkarat, dia kata. Kenapa tidak dibangunkan kampung Melayu tapi moden, ya, yang sesuai untuk diduduki oleh orang Melayu sendiri, ya, dan dia akan menjadi satu tarikan yang tersendiri. Apa bezanya nak buat bangunan pencakar langit? Dah banyak dah pun, kan. KL ni tuan-tuan perempuan tengok, ya, bangunan-bangunan yang dah dibangunkan ni banyak kosong, kan. Banyak kosong. Dan berapa banyak lagi mall yang nak dibina dalam Kuala Lumpur ni, kan. Ramai sangat ke orang yang nak membeli belah ni, kan. Kan sedih juga kita masuk mall, banyak kedai tutup, gelap dia satu macam je, kan. Jadi buat apa lagi nak buat benda yang sama kat sini, kan. Jadi kenapalah tidak. Banyak dah contoh, bukan ni benda baru kita nak suruh fikir ni. Di Melaka ada, di Singapura ada, kan. Banyak dalam bandar dibangunkan satu kampung moden yang selesa bagi penduduk-duduk di situ. Tak payah juta-juta pun tak apa, tapi elok, cantik, bersih, selamat, ya. Dekat dengan semua perkhidmatan macam kat sini, hospital dekat, masjid pun cantik, semua sesuai dah, kan. Lepas tu satu lagi benda ialah suasana kampung tu dah tak ada dalam bandar, ya. Saya sampai sini tadi beritahu dengan Datuk Din, nampak orang masih lagi baju Melayu pergi ziarah, pergi beraya ni, tinggal 2-3 hari lagi, kan.
Jadi semangat raya tu masih ada lagi dengan orang masyarakat kampung ni. Maksudnya masyarakat ni sangat-sangat dekat ni antara satu sama lain. Mana taknya daripada dulu-dulu lagi kan, duduk sama, kenal lah kan, adik-beradik agaknya. Ya, jadi apa ni, nak pecahkan satu masyarakat tu, nak bina semula tu bukan mudah, bukan senang. Dan kalau kita tengok rakan-rakan kita yang duduk di flat kawasan-kawasan lain, dia berusaha sungguh-sungguh tau untuk nak mewujudkan balik suasana kampung dalam flat. Tapi kat sini dah ada. Buat apa yang dah ada ni nak pecah-pecahkan. Jadi saya, kalau tuan-tuan puan setujulah, kami sebenarnya menawarkan diri untuk mewakili tuan-tuan dan puan-puan untuk bersuara perkara ini kepada kerajaan. Dan salah satu pendekatan yang kita ambil ialah untuk melantik satu barisan peguam, ya, untuk pastikan bahawa apa yang kita nak buat ni, dan saya yakin tak ada masalah pun, apa yang kita buat ni mengikut lunas undang-undang. Tak ada masalah pun, saya ingat. Yang mereka buat sebenarnya yang nampaknya langgar undang-undang. Ya. Jadi dia anggap tuan-tuan dan puan ni tak pandai baca, tak pandai baca, tak bersekolah, ya. Jadi dia boleh buat suka hati dia. Jadi ini memang satu benda yang tak sepatutnya. Dan tujuan kami tak lain tak bukan ialah untuk mengekalkan kependudukan Melayu di dalam Bandar Kuala Lumpur. Jadi kalau nak bangunkan apa ni Pansupuri, Pecakan Lamit, pergi cari tempat lain lah, banyak lagi tempat lagi kan. Dalam KL ini aja satu-satunya dengan kampung barunya. Jadi apa ni, saya harap dengan sokongan tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan usulkan. Jadi itulah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa penutup yang berhormat Datuk Seri itu sangat-sangat melegakan kita semua, betul? Itulah sebenarnya Datuk Seri kita memang mengharapkan Datuk Seri berjuang, ya, untuk membawa suara kami ini kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya desakan-desakan permintaan kami didengari dan dilunaskan oleh mereka. Harap Datuk Seri dapat bantu kita. InsyaAllah. Jadi macam mana di Keramat, Komplek Keramat PKNS tu. Itu saja. Kita minta Datuk Seri bawa ke depan sampai ke Parlimen, sampai ke Pengadilan Agung sekali. Okey. Terima kasih banyak kita sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi pada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Menteri Semahathir bersama-sama dengan rombongannya Datuk Din, Puan Ida, dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia pengerusi KRT dan juga Imam Surau Jawa, iaitu Tuan Syed Hadi, yang memberi kebenaran kepada kita untuk menggunakan dewan ini untuk perjumpaan kita petang ini.